Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 21 Februari. Pembangunan bakat yang merangkumi industri kreatif dan seni persembahan selain menerokai sumber pelancongan dan alam semula jadi serta pelbagai perkhidmatan perlu difokuskan ke arah mencapai visi pelan pembangunan A Greater Miri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu penerokaan terhadap idea baharu tersebut adalah selari dengan kemajuan era baharu masa ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, kerajaan menekankan kepada pembangunan bakat yang bukan sahaja memberi manfaat kepada masyarakat, malah golongan peniaga dan usahawan. Tambahnya, pembangunan bakat ini boleh diperolehi menerusi institusi seperti Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak dan Universiti Tempatan. Katanya, ia sekaligus memperluaskan jaringan pemasaran domestik dan luar negara dalam merancangkan sosioekonomi negeri ini. Establish your own marketing network. Dan saya pernah yakin bahawa hingga 2030 kalau kita fokus dan kita menaik taraf kepakaran talent development kita mengikut era yang baru, sudah tentu ia dapat melonjakkan kegiatan ekonomi di Miri. Ketua Menteri berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan Dewan Usahawan Bumiputra Sarawak Cawangan Miri ke-14. Dalam perkembangan lain, beliau juga memaklumkan Sarawak akan berbincang dengan Kerajaan Persekutuan berkaitan akses pengangkutan udara yang memudahkan pelancong luar untuk terus sampai ke Miri. Jadi kita nak cari akses ini dan kita boleh termasuk kerajaan pusat bagaimana hendak mendapatkan akses. Justeru beliau berkata perancangan rapi perlu digembleng dalam usaha menjadikan Miri terus menikmati pembangunan mapan sekaligus menjadi satu lagi hub pembangunan di Sarawak. Penduduk luar bandar dinasihat untuk tidak memburu babi hutan ketika ini dalam usaha mengekang penularan demam babi Afrika ASF. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah menjelaskan walaupun daging babi hutan yang terkena jangkitan selamat untuk dimakan, namun sisa daging yang tidak habis dimakan jika diberi kepada ternakan khinzir boleh menyebabkan penularan jangkitan. Menurut Datuk Amar Douglas, jangkitan itu telah menyebabkan banyak ternakan khinzir oleh pengusaha ladang di negeri ini mati, termasuk yang diternak penduduk rumah panjang. Kesan dari wabak itu menyebabkan penurunan populasi babi domestik dan menjejaskan bekalan daging khinzir tempatan. Tambah Datuk Amar Douglas lagi, demam babi Afrika dikatakan berpunca dari babi hutan di kawasan sempadan, terutamanya di kawasan Limbang dan Kapit. Bagi penternak individu, terutamanya di rumah-rumah panjang yang tidak terkena jangkitan, mereka dinasihat untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa mendapatkan nasihat daripada Jabatan Veterina. Beliau berkata demikian semasa merasmikan mesyuarat agung 3 tahun sekali Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB Ranting Kubal Ulu di Penom Ulu Paku di Sepauh. Sementara itu, mengenai politik, Datuk Amar Douglas mahu ahli-ahli PBB terus mengukuhkan kekuatan parti. Salah satu usaha adalah menggalakkan lebih ramai anak muda berumur 18 tahun ke atas menyertai PBB. Begitu juga pemimpin akar umbi turut diminta memberi maklum balas kepada wakil rakyat berhubung kehendak dan keperluan masyarakat setempat dalam soal pembangunan. Maklum balas itu penting untuk disampai kepada kerajaan agar dapat diselarikan dengan agenda pembangunan negeri. Kehadiran pasukan keselamatan Tentera Batalion ke-7 Regimen Sempadan KEM Similajau di kawasan Tanjung Kidurong, Bintulu dapat memberi jaminan keselamatan kepada masyarakat dan aset-aset penting negara. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi menjelaskan kehadiran pihak tentera itu menambah keyakinan masyarakat termasuk pihak industri di Tanjung Kidurong serta Taman Perindustrian Samalaju. Dan ini maka orang awam sangat menerima baik dengan adanya pihak tentera khasnya di kawasan
kita di Tanjung Dua Kudurong ini sebab aset-aset penting kita berada di kawasan Tanjung Kudurong dan begitu juga di zon perindustrian Semelaju. Malah ujar beliau, pertumbuhan pesat industri hiliran berasaskan minyak dan gas di kawasan tersebut memerlukan jaminan keselamatan selain kestabilan politik negeri ini. Justru hubungan baik masyarakat, agensi kerajaan dan swasta dengan pihak tentera perlu dikekalkan sebagai simbol sokongan bersama. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melakukan kunjungan ke kem Similajau, Bintulu. Dalam sesi pertemuan bersama pegawai memerintah, Lieutenant Colonel Hadi Madera A. Khamid serta pegawai Batalion ke-7 Regimen Sempadan Kem Similajau itu, Datuk Majang yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Semelaju mengambil maklum perkembangan semasa pegawai dan anggota kem tersebut. Beliau akan terus memberi sokongan terhadap aktiviti kebajikan dan sukan anggota termasuk sukan petong dan rugby yang dapat menghubungkan mereka secara langsung dengan masyarakat di Bintulu. Perjuangan menuntut hak-hak Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan diteruskan sehingga mencapai kesepakatan dalam mengembalikan hak-hak Sarawak. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang MA63 dan Perhubungan Negeri-Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, perkara-perkara ini akan terus dibawa ke peringkat tertinggi. Datuk Sharifah Hasidah juga memberitahu Sarawak wajar menuntut 1/3 kerusi dalam Parlimen antara yang tersenarai dalam hak-hak yang perlu dikembalikan kepada Sarawak. Jelasnya ia termaktub dalam Intergovernment Committee Report iaitu 1/3 komposisi wakil rakyat Sarawak dalam Parlimen perlu dikembalikan semula. Beliau memberitahu pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan program Let's Talk with Wanita Persatuan Mencegah Dadah Malaysia di Kuching. Dalam perkembangan lain, mengulas mengenai rang undang-undang tafsiran pindaan 2022, Datuk Sharifah Hasidah berkata pewartaan RUU itu yang diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri yang lalu akan dibuat segera iaitu sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 minggu selepas ia diluluskan. Terdahulu dalam ucapannya, beliau menyeru agensi dan badan bukan kerajaan agar terus menganjurkan program kesedaran bahaya dadah di Sarawak dengan memfokuskan kawasan-kawasan panas di negeri ini. Sasaran program ujarnya tidak hanya kepada golongan belia, namun kepada para ibu bapa agar turut sama membantu menghapuskan masalah dadah dalam kalangan komuniti. Institusi Pendidikan Awal Kanak-Kanak digalak untuk memasukkan penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia BIM ketika nyanyian lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Noriah Ahmad memberitahu ia antara pendedahan awal ke arah membentuk komuniti inklusif antara individu normal dan komuniti pekat. Noriah Ahmad berkata ketika ini Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PD Kedalat telah mengambil inisiatif turut menerapkan penggunaan BIM dalam nyanyian lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri itu. Noriah berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penutupan bengkel pemerkasaan komuniti pekak di Kuching yang dirasmikan oleh Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Muhammad Raziz Hitam. Katanya seruan untuk memasukkan penggunaan BIM di institusi pendidikan awal kanak-kanak ketika nyanyian lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku telah disuarakan sendiri oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah pada satu bengkel yang dinamakan Voices to be Heard yang diadakan pada September tahun lalu. Polis Kuching mengeluarkan 183 kepingsaman atas pelbagai kesalahan trafik dalam Opsamseng jalanan yang dijalankan di Jalan Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob malam Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah dalam kenyataannya berkata, antara kesalahan yang dilakukan termasuk tiada lesen memandu, tiada perlindungan insuran, tidak mempamerkan cukai jalan dan ubah suai eksos. ACP Ashmon memberitahu 3 suspek lelaki berumur 17 hingga 19 tahun telah ditahan dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching untuk tindakan lanjut kerana melakukan aksi Superman. Ketiga-tiga remaja berkenaan disiasat di bawah Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. ACP Ashmon mendedahkan lebih 70 buah kenderaan dan 80 orang telah diperiksa dalam operasi tersebut. Operasi berkenaan melibatkan
2 pegawai dan 51 anggota dari Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Daerah Kuching dan Balai Polis Jita. Beliau menegaskan operasi itu dijalankan bagi mencegah dan membantras samseng jalanan yang memandu atau menunggang kenderaan secara melulu dan berbahaya. Sebuah bot tunda yang mencurigakan di perairan Miri ditahan pada Sabtu lalu. Pengarah Zon Maritim Miri, Komander Maritim Ezan Nizam Muhammad Eng mendedahkan tahanan dilakukan pada jarak lebih kurang 42 batu nautika dari barat laut muara Sungai Miri semasa kapal maritim Stapa sedang melakukan rondaan operasi permai. Hasil pemeriksaan, Komander Maritim Izan Nizam memberitahu bot terbabit dikendalikan 4 kru warga asing berumur lingkungan 29 hingga 50 tahun. 2 kru termasuk Tekong mempunyai dokumen pengenalan diri, manakala 2 kru lagi hanya memiliki kad pelaut. Malah Tekong juga gagal mengemukakan dokumen berkaitan bot tunda terbabit. Bot terbabit telah diiring ke jeti Pusat Tahanan Vessel Kampung Pulau Melayu untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Ordinan Kapal Saudagar 1952 Palang 60 kerana gagal mengemukakan lesen perkapalan dalam negeri dan Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana gagal mengemukakan pengenalan diri yang sah. Komander Maritim Izan Nizam menyeru orang awam supaya melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan di laut dengan menghubungi Pusat Operasi Zon Maritim Miri di talian 085 418 204 atau Pusat Operasi Maritim Negeri Sarawak di talian 082 432 544 atau MERS 999 yang beroperasi 24 jam. Sekian berita pagi Sarawak edisi Isnin 21 Februari. Keluarga Malaysia, dos penggalak juga meningkatkan daya tahan bagi melindungi anda dari jangkitan varian yang membimbangkan. Dapatkan dos penggalak anda. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi.